Sebuah gerai makanan di pusat Bandar Puchong yang bernama Mamandak Ngauchap semakin mendapat perhatian di kalangan pencinta makanan. Gerai makanan ini diusahakan oleh pasangan usahawan muda Sabah yang berasal dari Ranau Clary Jusimon dan Sherin Ashira Justin. Gerai mereka menawarkan rasa tradisional Ngauchap, hidangan mie daging ikonik Sabah kepada masyarakat di Selangor, terutamanya di kalangan komuniti Sabah. Menurut Sherin, mereka memang sangat meminati Ngauchap, rasa yang mereka nikmati sejak kecil di Sabah, dan sedar permintaan untuk Ngauchap asli semakin meningkat, terutamanya di kalangan komuniti Sabah di Selangor, katanya. Nama Mamandak diambil daripada perkataan Kadazan Dusun yang bermaksud kasih sayang dan penjagaan seorang ibu. Mamandak Ngauchap menawarkan hidangan tradisional Ngauchap, lengkap dengan daging lembut, urat, perut, bebola daging, dan kuah aromatik yang telah mereka sempurnakan setelah berbulan-bulan mencuba resepi. Namun perjalanan mereka tidak mudah. Clary dan Sherin harus mempelajari selok-belok perniagaan makanan dari awal dan membina hubungan dengan pelanggan. Meskipun begitu, dedikasi mereka membuahkan hasil. Mamandak Ngauchap kini menjadi perhatian bukan sahaja untuk komuniti Sabah di Selangor yang merindui rasa kampung halaman, tetapi juga untuk penduduk tempatan yang ingin mencoba masakan tradisional Sabah. Pasangan ini juga bercita-cita untuk mengembangkan perniagaan mereka dengan membuka restoran sendiri pada masa hadapan. Keberanian Clary dan Sherin adalah contoh inspirasi bahwa mengejar impian dengan semangat dan kerja keras mampu membawa kejayaan. Ahli Parlimen Penampang, Datuk Ewan Benidik meneruskan tradisinya menyampaikan sumbangan kepala singa kepada pelbagai kelab tarian dan persatuan Cina di kawasan Penampang sempena sambutan Tahun Baharu Cina yang tidak lama lagi akan menjulang tiba. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, pada tahun ini sebanyak 24 kepala singa disumbangkan kepada 14 kelab dan persatuan Cina. Selain itu, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Penampang, PCCCI, dan Royal Sabah Turf Club turut menyumbangkan 4 kepala singa kepada kelab dan persatuan Cina. Program ini adalah antara usaha untuk memelihara warisan budaya masyarakat Cina sebagai masyarakat penting di negara ini agar terus menjadi satu identiti dalam negara kita, khususnya di Penampang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas upacara pembukaan mata singa dan penyerahan kepala singa kepada 14 persatuan dan kelab tarian singa di perkarangan kuil Fuk Tet Kung Donggongon. Antara kelab dan persatuan Cina yang menerima sumbangan kepala singa tersebut adalah Fuk Tet Kung Sabah, Persatuan Tarian Naga dan Singa Yun Fat Sabah, Kelab Tarian Singa Muda Mudi, Persatuan Tarian Singa Nosop Baru Penampang, Persatuan Kebajikan Cina Sabah, Persatuan Penduduk Rumah Murah Kepayan, Persatuan Unicorn Singa dan Naga Siong Wu, Persatuan Tarian Singa Subang, Persatuan Tarian Naga dan Singa Long Chi She Tuaran, Persatuan Belia Siang Lian Malaysia, Kelab Tarian Singa San Sheng Kung, Persatuan Tarian Naga dan Singa Tian Nyo Sabah, Persatuan Seni Tarian Singa dan Naga Penampang, dan Persatuan Pengurusan Kuil Tain Su Miao Tamparuli. Seorang lelaki cedera parah manakala 3 wanita turut cedera apabila kereta jenis Proton Centu yang mereka naiki dipercayai terbabas sendiri di Jalan Mawar, Kampung Jawa awal pagi hari ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau, Jimmy Shin Ujin berkata, mangsa lelaki yang tersepit di tempat duduk pemandu dalam kenderaan itu percaya dikeluarkan pihaknya dengan peralatan khas. Manakala 3 wanita terbabit dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pihaknya. Menurut Jimmy Shin, kesemua mangsa diberikan rawatan awal oleh pihaknya sebelum dihantar ke Hospital Tawau untuk rawatan lanjut dengan menaiki ambulan dan Jentera Emergency Medical Rescue Services EMRS. Sepasukan 8 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan pada jam 4.47 pagi. Jimmy Shin berkata pihaknya tiba di lokasi 1 minit kemudian dan segera melakukan operasi mengeluarkan mangsa lelaki yang tersepit itu, dan operasi itu tamat pada jam 5.23 pagi selepas memastikan tiada lagi bahaya lain di lokasi. Pemukiman kepimpinan NAPCO yang diadakan selama 3 hari dalam membincangkan agenda pemerkasaan perkhidmatan dan perjuangan parti.
Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Ewan Benedict berkata, pemukiman tersebut diadakan bagi menilai keberkesanan dan capaian perkhidmatan parti selepas 2 tahun pilihan raya umum diadakan dan seterusnya memperkasakan persiapan menghadapi pilihan raya negeri Sabah tahun ini. Beliau turut berkongsi wawasan dan pendekatan kepimpinan sebagai Presiden dengan mengingatkan tujuan berkepimpinan haruslah berdasarkan kepada tujuan dan matlamat parti APKO ditubuhkan. Beliau berkata selepas 2 tahun sejak pilihan raya umum diadakan dan selepas menjadi sebahagian daripada kerajaan madani, APKO telah banyak melaksanakan perkhidmatan kepada rakyat terutama berkaitan pendidikan dan keusahawanan, serta menjayakan dasar pandang ke timur dalam negara melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. APKO telah merancang banyak program di lapangan untuk memastikan momentum perkhidmatan terus diperkasakan. Beliau berharap agar APKO akan memenangi lebih banyak kerusi dalam pilihan raya negeri nanti melalui sokongan dan penerimaan rakyat kepada hasil perkhidmatan dan perjuangan dalam kerajaan ini, katanya. Turut hadir dalam pemukiman tersebut ialah mantan Presiden APKO Tan Sri Bernard Dompok dan Datuk Seri Panglima Wilfred Majus Tangau serta mantan Timbalan Presiden Datuk Seri Panglima Wilfred Pemburing. Sebanyak 6 kertas kerja dibentangkan sepanjang pemukiman tersebut dan 4 bengkel telah diadakan. Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Kedamaian telah menyampaikan sumbangan kepada Sekolah Kebangsaan Taginambur Kota Belud bagi menyokong program pendidikan khas integrasi bermasalah pembelajaran yang dirancang oleh pihak sekolah. Sumbangan tersebut disampaikan oleh kaki tangan pejabat Adun Kedamaian, Shainim Ipin yang mewakili Adun Kedamaian Datuk Ewan Benedict kepada wakil sekolah Ilya Jainis. Menurut Ilya, bantuan ini bertujuan membantu program lawatan pendidikan khas ke Walai Rebit Kota Marudu. Program tersebut dijangka melibatkan penyertaan 76 individu termasuk murid, ibu bapa penjaga waris, guru-guru dan pembantu pengurusan murid PPM. Lawatan itu memerlukan penyewaan 3 buah bas bagi memastikan perjalanan berjalan lancar. Murid-murid yang terlibat dalam program ini merupakan murid berkeperluan khas seperti autisma, Down syndrome, lewat perkembangan kecacatan akal, cerebral palsy, lembam, masalah pertuturan speech delay, dan disleksia, jelas Ilya. Beliau berkata program ini bertujuan memberikan pengalaman pembelajaran luar kelas yang berharga kepada murid-murid berkeperluan khas tersebut, selain melibatkan sokongan komuniti sekolah dalam meningkatkan kesedaran tentang pendidikan inklusif. Ilya turut merakamkan penghargaan kepada Iwan atas sumbangan yang diberikan. Menurutnya, sokongan ini amat penting untuk memastikan program tersebut dapat dilaksanakan dengan jayanya dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat.